Pertemuan kita mudah-mudahan menjadi salah satu asbab seperti mana yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di yaumul mahsyar nanti, yauma la zilla illa zillu. Saat itu tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Hari ini kita terasa panas. Sampai ada kawan-kawan kita tempat mereka cecah kepada 37. Kita dah rasa panas, tuan-tuan. Kita dah rasa kita akan buka aircon di rumah kita. Kita inginkan sejuk itu supaya menghilangkan panas. Saat di yaumul mahsyar besok, yang Rasulullah nyatakan kepada kita, yauma la zilla illa zillu. Tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Cuma ada beberapa golongan yang mendapat anugerah itu, yaitu mereka yang pernah bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Hari ini saya datang ke masjid, tuan-tuan, bukan untuk memberikan ilmu kepada tuan-tuan, sebab saya bukan orang alim. Biodata yang disebutkan oleh Tuan Pengerusi cuma riwayat, iaitu sekadar cerita, dan siapa pun boleh bercerita. Saya datang ke masjid, tuan-tuan, bukan sebagai pedagang untuk mendagangkan suatu barangan dagangan. Saya adalah hanya insan yang hendak balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita hari ini dipertemukan oleh Allah. Kita hanya berkongsi cerita, berkongsi rasa. Bagaimana untuk balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hakikat baliknya adalah mati. Tetapi perkara itulah yang semua orang selalu lupakan. Walaupun mulut ini bercakap pasal mati, tapi hati ini melupakan kematian. Walaupun kita berada di suatu tempat ramainya orang mati, tetapi hati ini tetap melupakan kematian. Walaupun Nabi menyatakan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik itu, dia sentiasa melawan hawa nafsunya, yang engkar, yang tidak mahu kembali kepada fitrah. Kita asalnya orang baik, tuan-tuan. Kita dilahirkan seorang hamba yang baik. Kita tak pandai tamak. Kita tak pandai gaduh sama-sama kita. Kita tak pandai membenci sama-sama kita. Kita tak pandai pun nak besar diri. Kita tak pandai pun nak rasa aku pandai, nak rasa aku soleh, nak rasa aku kaya, nak rasa aku besar. Tapi ketika nafsu kita mula membesar, nafsu yang jahat yang dalam diri kita, kita terlupa untuk awasinya. Allah nyatakan kepada kita, inna nafsal ammaratu bisu. Allah tak terima orang yang ada nafsu amarah. Orang yang Allah terima, Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tetapi sebabkan kita ini terlalu lupa, tuan-tuan, dan perangai lupa ini Allah ingatkan kepada kita setiap minggu. Kadang-kadang ada orang cakap dengan saya, Ustaz, setiap kali Ustaz kuliah, Ustaz takkan lupa ayat ini. Kalau saya salah, yang hafal Quran tolong bagi tahu. Tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita, sebab kita ni jenis orang lupa. Kenapa kita lupa, tuan-tuan? Apa ayat yang Allah ingatkan kepada kita? فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Rasakan azab Allah. Rasakan. Rasakan kata Allah azab ini. Kerana kita lupa akan adanya pertemuan yang Allah nyatakan setiap minggu. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah ingatkan kepada kita setiap minggu. Sebab itu Allah nyatakan kepada kita pada ayat yang awal daripada surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Quran ni tak ada keraguan. Sebab Quran ini kalam Allah. Allah tak pernah bohong kita. Tapi perkataan manusia yang sekeliling kita selalu membohongi kita. Tapi kita lebih percaya perkataan makhluk di sekeliling kita daripada perkataan Allah. Sebab itu, Allah nyatakan kepada kita, orang yang pegang dengan Al-Quran ini, mereka adalah petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Apa itu takut, tuan-tuan? Kita ini terlalu banyak minta, tuan-tuan. Kita sakit, minta sihat. Kita tak ada duit, minta duit. Kita susah, kita minta senang. Tak kahwin lagi, minta lagi, tuan-tuan. Dah dapat isteri, minta anak. Dah dapat anak, minta lagi. Saya nak cucu pula, ya Allah. Minta dan terus minta. Tak salah minta, tuan-tuan. Dan Allah terus bagi kita sampai sekarang. Persoalannya begini. Apa yang kita bagi Allah sehingga sekarang? Kita sampai sekarang, kita tak pernah tak minta, tuan-tuan, dan terus minta dan terus minta. Sampai bila kita akan berhenti meminta? Iaitu anda sakaratil maut. Sampai nyawa, sampai sini kita akan minta lagi, ya. Siapa cerita ni, tuan-tuan? Bukan saya cerita, tapi Allah yang cerita dalam Al-Quran. Walaupun nyawa telah sampai di ghargharah, kita minta lagi. Laula akhartani. Kalau boleh, tangguhlah kematian kami. Minta tak salah. Tapi pernah kita tanya dengan Allah, apa aku bagi dengan Allah? Kenapa pula Ustaz nak tanya? Allah sebut macam tu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tanya lagi dalam surah At-Takasur. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua yang aku bagi, kau minta, yang kau tak minta, semua akan aku tanya, kata Allah. Bukan saya cakap, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam surah At-Takasur. Tuan-tuan, kita percaya, kita tidak percaya, perkara pasti berlaku. Kita bersedia, kita tidak bersedia, perkara itu pasti berlaku. Kita baik, kita jahat, perkara itu pasti berlaku. Dalam masa kita berkitar dengan kehidupan kita, kita telah sampai dunia ini pada fasa yang terakhir.
Tuan-tuan suka tidak suka mati. Seperti mana Tuan Pengerusi kita bacakan ayat tersebut. Semua orang mati, saya mati, tuan-tuan mati. Cuma kita tinggal tunggu bilakah aku mati. Kita bertaubat, tuan-tuan, untuk mati. Kita kumpul amal saleh untuk mati. Kita bersedekah untuk mati. Kita buat semua perkara, tuan-tuan, semayang sunat untuk mati. Kita baca Quran untuk mati. Kita buat semua benda untuk mati. Jangan tunggu mati, tuan-tuan, baru nak salat sunat. Jangan tunggu mati, baru nak taubat. Jangan tunggu mati, baru nak sedekah. Jangan tunggu mati, baru nak baca Quran. Tuan-tuan, beginilah. Sebab itu, ulama dia nyatakan kepada kita begini. Sebelum kita nak menemui Allah, siapkan beberapa perkara. Pertama, tinggalkan dosa. Alhamdulillah Ustaz, saya tak ada dosa Ustaz. Nampak macam itulah. Semayang tak tinggal, baca Quran tak tinggal, puasa sunat tak tinggal. Saya sedekah tak ada kat Malaysia Ustaz. Saya sedekah kat luar negara semua. Kalau saya pergi Mekah, saya bagi makan orang fakir miskin Ustaz tiap-tiap hari. Cuma saya balik Malaysia saja, saya tak bagi makan orang. Sebab sedekah kat sana pahalanya banyak. Tak apa. Buatlah apa yang kita nak buat. Tuan-tuan, dosa ni cuma semayang saja ke? Puasa saja ke? Saya tanya tuan-tuan, bila hari terakhir kita benci orang lain? Bila hari terakhir kita rasa sombong dengan orang lain? Tuan-tuan, hadis ni sahih. Orang sombong tak masuk syurga, Nabi kata. Tuan-tuan, Iblis, dia keluar syurga sebab sombong. Takkan kita sombong yang masih tak buang, Allah panggil masuk syurga. Tuan-tuan, hablum minallah dan hablum minan nas kena seiring. Saya nak tanya tuan-tuan, kita semayang kuat, puasa Senin Khamis, tapi kita derhaka dengan mak ayah kita, boleh tak masuk syurga? Tuan-tuan, kita sedekah banyak. Puasa sunat, baca Quran tiap-tiap bulan khatam. Tapi kita bergaduh dengan jiran kita, boleh tak masuk syurga, tuan-tuan? Sebab itu, Islam ini, tuan-tuan, dia didik kita zahir batin. Islam ini bukan didik kita sebagai seorang hamba yang beribadah, ubudiyah semata-mata. Sebab itu Nabi kata, orang yang beriman ini apabila ia duduk di kalangan orang Islam yang lain, semua orang keliling dia selamat. Mana dia ni ahli syurga? Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok siapa ahli syurga yang Allah tunjukkan kita di dalam Al-Quran. Antaranya, tuan-tuan, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Boleh tak kita maafkan salah orang? Adik-beradik kita yang bermusuh dengan kita, lalu kita maafkan dia. Boleh tak, tuan-tuan? Ini ada Allah nyatakan dalam Al-Quran. Mampu tak kita maafkan salah orang lain? Orang yang telah berbuat zalim kepada kita sehingga puluhan tahun, tiba-tiba kita maafkan dia. Kenapa engkau maafkan dia? Jawapan kita, aku nak masuk syurga. Tuan-tuan, contoh ahli syurga yang tuan-tuan boleh contohi, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, darah Nabi jatuh bumi Taif. Nabi kena maki, tuan-tuan.
Tapi bila malaikat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin aku pilih satu gunung yang teramat besar, lalu aku letakkan dan aku himpapkan kepada penduduk bumi Taif?" Apa kata Rasulullah? Jangan. Hari ini mereka maki aku. Hari ini mereka baling aku dengan batu. Tetapi mudah-mudahan keturunan mereka besok akan mengikut Allah dan Rasul. Boleh tuan-tuan? Macam mana kita dah ambil dada kita ahli syurga? Macam mana kita dah ambil dada kita ahli syurga? Iblis ini ibadatnya terlalu banyak dan terlalu lama, tuan-tuan. Iblis ini telah menetap di dalam jannah Allah. Dengan satu perkataan Allah halau daripada jannah Allah. Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia, kata Iblis. Aku dah lama ibadah. Aku dah lama jadi ahli syurga. Dan kawan-kawan aku semua orang-orang saleh, Jibril, malaikat. Tiba-tiba kau jadikan Adam dan perintahkan seluruh makhluk sujud kepada Adam alaihissalam. Apa kata Iblis? Wa ana khairum minhu. Kata Iblis, aku lebih baik daripada Sayyidina Adam. Aku lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan, dalam hidup kita, kita pernah rasa baik dengan satu orang ke dengan 1,000 orang? Aku lebih halim, aku lebih baik, aku lebih pandai, aku lebih itu, aku lebih ini dan aku lebih itu, dan semua orang tidak tahu. Tetapi yang mengetahui isi hati kita adalah Allah. Tuan-tuan, Allah ajar kita, macam mana pun pandai kita, satu hari kita akan jadi bodoh. Macam manalah besarnya pangkat kita, satu hari kita akan hilang pangkat. Macam manalah kayanya kita di dalam dunia, satu hari kita akan miskin. Bila hari itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang pandai masuk liang lahat, dia bodoh. Aku kat mana ni? Aku kat mana sekarang? Ya Allah, aku dekat mana ni? Gelap ni, ya Allah. Sempitnya tempat ni, ya Allah. Mana kawan-kawan aku? Mana isteri dan anak-anak aku? Ketika itu ia bodoh. Dia yang ada ilmu, yang khatam kitab berkitab-kitab, tidak sedar bahawa itulah saatnya yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita dulu kaya, duit banyak. Bila orang campak kita dalam liang lahat, kita miskin. Ketika kita miskin inilah orang nak ambil hutang daripada kita, orang tuntut hutang kita. Hutang apa? Hutang kita zalim dia dulu. Hutang apa? Hutang kita buka aib dia dulu. Hutang apa? Hutang kita umpat dia dulu. Masa tu tak boleh bayar dengan duit. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Bila hari terakhir kita dengar keburukan orang? Bila hari terakhir kita baca keburukan orang? Tuan-tuan, yang cakap ni Nabi, bukan saya. Nabi kata, siapa baca aib orang, siapa dengar aib orang, siapa cakap aib orang, seluruh amal soleh hilang.
Teruskanlah ceritalah pasal orang tuan-tuan dalam hidup ni. Jangan berhenti. Sebab kita sangka kita ahli syurga. Terus buka aib orang. Teruslah dengar aib orang. Kalau kita gagah untuk masuk dalam neraka Allah. Tuan-tuan, neraka ni bukan main-main. Neraka ni sakit. Tuan-tuan baca surah Waqiah kan? Dekat surah Waqiah tu ada cerita neraka. Jangan baca Waqiah sebab nak duit aja, tuan-tuan. Saya ada orang jumpa saya, Ustaz. Ustaz ada 3 sekolah. Sekolah Ustaz baca Waqiah tak? Mudah rezeki. Orang tengok Waqiah ini, dia tengok duit, tuan-tuan. Duit ni tinggal. Kan Nabi cakap dengan kita, 3 perkara yang akan menghantar kita ke liang kubur. 2 balik, 1 tinggal. Ketua Hatim Al-Asam dia kata apa? Aku tengok semua orang sayang itu, sayang ini. Ada orang sayang hartanya. Sampai dia rasa dia tak mati. Dia peluk hartanya. Dia takut nak belanjakan harta dia. Tuan-tuan, ini amalan sahabat. Sedekah ni amalan sahabat. Tiap-tiap pagi, Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang belum bersedekah? Tuan-tuan, sebab itu sahabat-sahabat layak dijamin masuk syurga. Sebab mereka ikut Nabi betul. Kita tak ikut Nabi pun, tuan-tuan. Kita kata kita ikut Nabi. Saya selalu pesan benda yang ringkas. Ya, kita ikut Nabi. Nabi pemarah tak, tuan-tuan? Nabi maki orang tak dalam kereta? Nabi sifatnya pemaki tak? Kita songkok putih atas kepala, tuan-tuan. Tapi mulut kita, tuan-tuan, tak macam orang songkok putih. Kita kata, aku ikut sunnah Nabi. Iya ke? Tuan-tuan, Abu Jahal ni macam mana? Ni, Abdullah bin Ubay ni macam mana? Kenapa Ustaz cerita macam ni? Tuan-tuan, kita dah hampir fasa yang terakhir. 100 tahun yang terakhir. Fasa mujadid yang terakhir. Saya tak nak cerita pasal mujadid. Saya tak nak cerita pasal Dajjal. Dajjal cerita tak cerita tetap dia akan keluar. Mujadid yang terakhir, Al-Mahdi, saya cerita, saya tak cerita, dia tetap keluar. Yang saya nak cerita, kita tak berubah, tuan-tuan. Yang saya nak cerita, Dajjal nak keluar, kita tak berubah, tuan-tuan. Yang saya nak cerita, Al-Mahdi dah nak keluar, kita tak berubah, tuan-tuan. Kita sembang saja tak buat apa. Kita sembang saja Dajjal nak keluar, tapi sampai hari ini kita tak mampu bangun malam. Sampai hari ini kita tak mampu bangun malam, tuan-tuan. Kita sembang saja Dajjal nak keluar. Nanti tak akan ada hujan. Yang sembang ni tak bangun malam. Yang sembang ni tak berhenti mengumpat. Yang sembang ni masih lagi tak boleh buang kebencian dan digantikan dengan kasih sayang. Buat apa, tuan-tuan?
Kita berubahlah. Cukuplah. Udahlah tu. Kita nak tunggu bila? Kita nak tunggu malaikat datang jumpa kita. Sebab itu kata ulama, dalam hidup kita ada 4 peragut. 1, nyawa diragut daripada badan, tak minta izin. Malaikat akan ragut nyawa kita, dia tak minta izin, tuan-tuan. Walaupun kita bos besar, walaupun orang panggil kita tok guru ke ustaz ke, dia tak minta izin, dia datang terus. Nabi dia minta izin. Nabi, malaikat tanya, "Ya Rasulullah, mau ke aku minta dengan Allah, panjangkan lagi umur kau?" Nabi jawab apa? "Jangan." Kenapa, kata malaikat? Rasulullah jawab ringkas. Rasulullah jawab, "Aku rindu dengan Tuhanku yang maha tinggi." Ringkas, tuan-tuan. Aku dah rindu dengan Allah, kata. Aku dah tak tahan nak bertemu dengan Allah, kata. Lama dah aku tunggu saat ini. Tuan-tuan, apa rasa dalam hati kita? Sebab itu, tuan-tuan, kata ulama, nyawa akan diragut daripada jasad tanpa minta izin. 1, 2, harta kita akan diragut oleh ahli waris tanpa izin kita. So, kita dah mati, habis. 3, amal saleh kita akan diragut oleh orang yang pernah kita zalim. Siapa dia orang pernah kita zalim? Orang yang pernah kita umpat, orang yang pernah kita benci, hasad dengki, orang yang pernah kita hutang. Kat sana nak bayar apa dengan duit? Duit tak ada. Yang nak bayar dengan amal saleh. 4, tubuh badan kita yang kita jaga-jaga sangat ni, yang akan ragut adalah ulat-ulat dan cacing dalam kubur. Yang kita bersih-bersihkan ni. Bersihkan hati kita. Jadi kata ulama, persiapan nak mati, taubat. Tengok dosa kita. Apa salah aku? Yang kedua, kata ulama, iaitu berbuatlah amal saleh. Buatlah baik. Tak susah pun, tuan-tuan. Buat baik. Tuan-tuan, buat baik dengan pura-pura buat baik lain. Ada orang dia pura-pura buat baik. Ada orang dia betul-betul baik. Kita ni betul-betul baik ke? Pura-pura baik ke? Kita je tahu. Tak ada siapa tahu diri kita, melainkan Allah. Buat baik. Kumpul benda baik, selama mana Allah masih berikan kita peluang ini, tuan-tuan. Beginilah. Saya hidup, tuan-tuan hidup sampai hari ini, sekarang, bukan sebab saya nak hidup, bukan sebab tuan-tuan nak hidup. Tak. Sebab Allah nak kita hidup. Saya hidup, tuan-tuan hidup, sebab Allah nak saya hidup dan Allah nak tuan-tuan hidup. Pernah tak kita fikir bila Allah nak aku mati ni? Bila, tuan-tuan, hari terakhir kita fikir, bila yang Allah nak akan aku mati? Tak pernah fikir kan? Sebab kita ingat kita yang tentukan hidup kita. Kita ingat hidup ni milik aku. Dan kita terlupa yang bersifat yuhyi wa yumit itu Allah.
Inilah di antara sombong yang tersembunyi, tuan-tuan. Besok kalau balik jumpa Allah, kita nak tunjukkan dengan Allah apa, tuan-tuan? Banyak mana keluar Allah kita? Banyak mana surah Al-Ikhlas yang kita dah baca? Saya tak malu sebut umur saya. Sekarang umur saya 54 tahun. Selama 54 tahun saya hidup, berapa ratus ribukah yang telah saya kumpul suratul Ikhlas untuk besok saya bawa balik bertemu dengan Allah. Hatim Al-Assam cakap, orang cinta harta, orang cinta kawan-kawan. Rupanya semua tipu. Duit yang dia cinta tak boleh tolong dia waktu susah. Kawan yang dia sayang tak boleh tolong dia waktu susah. Jadi aku dapat satu pengajaran, kata dia. Aku nak bercinta dengan amal saleh. Sebab amal saleh ini, waktu aku senang, waktu aku susah, dia tak pernah tinggalkan aku. Bila waktu susah, waktu dalam kubur. Susah, tuan-tuan. Kubur ni susah. Tuan-tuan tanyalah siapa pun. Ada tak yang kata kubur ni senang? Tuan-tuan, kita orang jahat. Zaman muda dulu kita pernah tinggal semayang. Kita pernah aniaya orang, zalim orang dengan kuasa kita. Kita pernah buat salah. Tapi kita syukur dengan Allah. Ujung-ujung 30 tahun yang terakhir ini, Allah bagi kesempatan kita buat baik. Ujung-ujung umur kita dapat datang masjid. Dulu kita tak nampak pun masjid ni. Dulu kita lalu je masjid ni. Allah tak pimpin kita langsung. Allah tak tunjukkan kita langsung. Tuan-tuan, kalau umur 60 tahun, 40 tahun jahat, 20 tahun baru dapat baik, kita boleh tepuk dada, akulah orang soleh. Malunya kita dengan Allah. Malunya kita dengan Allah. Malunya kita dengan Allah. Kita tak boleh banggakan akan apa yang perlu kita buat. Buat amal soleh. Tuan-tuan, beginilah. Syurga ni susah tak susah. Jalan dia susah tak susah. Malam ni, yang hadir kuliah pada malam ni, saya ajak semua orang. Lepas sembahyang isyak nanti, kita sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Nabi janji dekat kita macam ni. Siapa yang sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, menyamai seperti mana dia beribadat pada malam Lailatul Qadar. Saya tak nak tengok tuan-tuan, tuan-tuan jangan tengok saya. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Berjaya tak kita? Nak sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Kita kata kita nak masuk syurga. Kita kata kita tak nak masuk neraka. Kita lihat diri kita berjaya atau tidak untuk masuk syurga Allah. Kita berjaya atau tidak berusaha sungguh-sungguh untuk masuk syurga Allah. Ada orang tanya saya dan jumpa saya, Ustaz, susah nak buat. Begitulah syurga Allah. Ustaz, susahnya nak beramal. Begitulah syurga Allah. Kerana syurga Allah ini adalah orang pilihan. Syurga Allah adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk keluar daripada nerakanya, baru boleh masuk syurga. Tetapi orang yang tak sungguh-sungguh nak keluar dari neraka Allah, dia tak boleh masuk syurga.
Sebab cerita ni Allah dah cerita dengan kita tuan-tuan setiap minggu. Bila orang masuk neraka, dia nak keluar. Kan Allah cerita dalam Quran. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Orang fasik ni apa? Sini. Senang aja nak bagi faham. Fasik, kekal dosa kecil, kekal dosa besar. Sama ada dia mengekalkan dosa besar atau dia mengekalkan dosa kecil, ni nama dia fasik. InsyaAllah saya nak berhenti dah tuan-tuan. Habis ayat ni saya berhenti. Apa Allah bagi tahu? Orang fasik ni dalam neraka. Apa orang neraka buat? Kullama aradu ayyakhruju minha. Dia panjat tembok api neraka, dia nak keluar. Kemudian apa yang dia dapat? U'idu fiha. Malaikat tolak balik dalam neraka. Kemudian malaikat cakap dengan kita apa? Rasakanlah. Masa dalam dunia dulu kau tak percaya. Kau tak percaya sombong tu dosa. Kau tak percaya rasa besar diri tu dosa. Kau tak percaya mengumpat tu berdosa. Kau tak percaya dahaka dengan mak ayah tu berdosa. Kau ambil tak tahu aja. Kau buat tak peduli aja. Rasakan sekarang. Inilah yang Allah didik kita, tuan-tuan. Bukan sekadar sujud setiap minggu. Kalau nak suruh sujud, tuan-tuan, surah paling pendek ada dalam Quran. Iqra. Tak payah panjang-panjang. As-Sajadah ni panjang. Balik, saya tengok surah itu dan tuan-tuan tengok surah itu. Apa Allah ajar kita? Allah ajar kita pada peringkat awal ayat, Allah bagi tahu siapa Allah. Kedua, lepas Allah bagi tahu siapa dirinya, Allah cerita siapa kita. Tiap-tiap minggu Allah bagi tahu, kau jangan belagak. Tiap-tiap minggu, tuan-tuan, Allah ingatkan kita. Tapi kita tak ambil peduli. Kita baca je Quran, nak pahala. Mengumpat tak nak berhenti. Apa ada dengan Quran kita? Apa ada dengan zikir kita, tuan-tuan? Tadi satu hamba Allah jumpa saya, Ustaz. Alhamdulillah, saya dah hafal Quran. 30 juzuk. Dapatlah saya syafaat keluarga saya, Ustaz, masuk syurga. Betul, tu kata Nabi. Tapi engkau aku tak tahu. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Apakah engkau yang disebut oleh Nabi seperti mana dalam hadis? Semayang tinggal tak? Saya tanya. Memangkah hafal Quran? Semayang subuh tinggal tak? Takkan orang tinggal semayang boleh masuk syurga? Takkan orang yang masuk neraka boleh tolong orang yang dalam neraka keluar dan dia sendiri tak keluar? Dengan mak ayah lawan tak? Ada tak mak? Ada tak ayah? Lawan tak mak ayah? Mak ayah suruh balik, balik tak? Wahai anak laki-laki. Wahai anak laki-laki, pernah tak kita bagi alasan dengan ibu kita tatkala ibu kita suruh kita balik? Pernah tak? Abang, boleh tak abang balik minggu ni? Maaf, mak. Abang ada kerja.
abang ada itu, abang ada ini. Ketika kita cakap maaf mak, kita perasan tak, kita rasa tak, hati seorang ibu sedang berkecil hati. Tuan-tuan, kalau mak kita kecil hati, kita boleh masuk syurga. Semayanglah tuan-tuan, sujudlah banyak mana pun, sampai nipis dahi kita. Bacalah Quran, sampai koyak Quran tu. Tapi derhaka dengan mak kita, derhaka dengan ayah kita. Tuan-tuan, macam inilah. Saya dah nak tutup 8.45. Macam ni. Saya seorang ayah dan tuan-tuan seorang ayah. Yang di belakang kita seorang ibu. Malam ni saya nak tanya semua orang, ikhlas. Dalam hidup kita, siapa yang tak pernah langsung kecil hati dengan anak-anak dia? Tolonglah angkat tangan. Saya akan jumpa dia, saya akan cium tangan dia. Dialah seorang ayah yang ahli syurga. Ada tak ibu yang dekat belakang yang langsung tak pernah kecil hati dengan anak-anak dia? Sampai sekarang. Kalau ada, saya minta tolong doakan saya. Semoga saya jadi anak yang baik. Macam ni tuan-tuan. Kalau kita sendiri pun pernah kecil hati dengan anak-anak kita, tuan-tuan tak fikir ke sebaliknya? Bagaimana mak ayah kita? Jika sedemikian, maka malanglah kita. Kalau kita ada mak, kalau kita ada ayah, jangan tutup pintu syurga itu daripada kita, tuan-tuan. Mereka telah bersusah payah untuk kita daripada kita lahir sehingga sekarang. Mereka telah buang masanya untuk kita daripada kita lahir sehingga sekarang membesarkan kita. Tolonglah, malam ini saya berseru kepada seluruh umat Islam. Jagalah akan ibu dan jagalah akan ayah kalian. Kerana itulah jalan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalian alim sebesar mana pun, tetapi janganlah kalian derhaka dengan ibu dan ayah. Walaupun kalian kaya sebanyak mana pun, janganlah kalian membiarkan ibu dan ayah kalian miskin dengan kasih dan sayang. Saya, tuan-tuan, saya bercakap ini sebagai seorang ayah, tuan-tuan, agar anak-anak kita selamat di akhirat. Kerana satu hari Hasan Al-Basri ketika sahabatnya memberikan segelas air, dia pingsan. Lalu sahabat dia tanya, kenapa engkau pingsan? Aku teringatkan satu ayat Allah. Ketika ahli neraka meminta kepada ahli syurga, tolonglah berikan kepada kami anugerah-anugerah yang telah engkau dapat sebagai ahli syurga. Tolonglah bagi kami air. Tolonglah bagi kami makan. Tapi tuan-tuan, ahli syurga tak boleh tolong ahli neraka nak bagi air, nak bagi makan. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup perkongsian saya dengan tuan-tuan sampai sini. Semoga pertemuan saya dan tuan-tuan dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah. Cuma ini yang saya dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan. Sebelum saya tutup, pertama saya nak minta doa. Tuan-tuan tolong doakan saya, isteri dan anak-anak saya. Mudah-mudahan kami dapat jadi orang baik. Kita berfikir, sampai sekarang kita tak mampu jadi orang baik. Mampu tak kita masuk syurga? Kita tak mampu bercakap benda baik. Kita tak mampu jadi orang baik. Satu hari saya pergi umrah, tuan-tuan, dengan beberapa kawan-kawan. Sampai di Masjid Madinah, seorang kawan, seorang anak angkat saya, tuan-tuan. Yang ni anak angkat saya.
Dia tanya saya, ya, hati saya tengok orang tu, hati saya cakap macam ni, macam ni, macam ni. Hati saya tengok orang sana, hati saya cakap macam ni, macam ni, macam ni. Kenapa ya, ya? Saya bagi satu jawapan pada dia. Saya kata, kita belum jadi orang baik. Orang baik, dia takkan hina orang lain. Kamu kata orang ni, macam ni, sebab kamu rasa kamu lebih baik dari dia. Orang miskin, dia takkan kata orang miskin lain. Tapi orang kaya, dia akan miskinkan orang lain. Orang bodoh, dia takkan bodohkan orang lain. Tapi orang rasa dia pandai, dia akan bodohkan orang lain. Orang yang salah banyak, dia takkan cari salah orang. Tapi kalau dia rasa dia tak ada salah, dia asyik cari salah orang aja. Dan dia lupa dia salah. Sebab itu, tuan-tuan, saya ajak diri saya dan tuan-tuan, dan malam ni saya berharap tolong doakan kami. Saya, isteri dan anak-anak, menantu dan cucu kami dapat jadi orang baik. Kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Madrasah kami ada 3. 2 di Selangor, 1 di Kuala Terengganu. Dan Kuala Terengganu itu masih dalam pembinaan. Dan tuan-tuan tolong doa. Tuan-tuan jangan risau. Saya bukan ahli perniagaan, ahli dagang yang membawa dagangan, barang dagangan. Saya cuma minta doa. Minta doa dan terus doa. Alhamdulillah, cuma ini sekadar maklumat yang saya beri pada tuan-tuan. Madrasah kami, saya sendiri, tangan saya, kami telah buka hampir 24 tahun. Dan madrasah daripada almarhum, kami dah buka tahun ini cecah kepada 40 tahun. Dan madrasah kami di Terengganu itu dalam pembinaan masih setahun. Sekarang tengah buat surau. Seluas 11,000 kaki persegi. InsyaAllah masih dalam pembinaan lagi. Tuan-tuan tolong doa. Lepas buat surau, kami dah buat asrama, kami nak buat dan terus buat. Macam mana saya buat sekolah? Saya buat ini untuk tolong orang. Saya tak kisah, pelajar saya banyak, pelajar saya sikit, sebab saya nak tolong orang. Saya tak ambil apa-apa bayaran. Makan, minum, api air daripada pelajar saya. Bukan sekarang, 40 tahun dulu. Sekolah yang saya sendiri, 24 tahun yang dulu. Bukan sekarang, 24 tahun dulu saya dah buat. Bukan percuma, tuan-tuan. Tapi saya tak buat benda tu. Nak bagi-bagi, tak bagi, tak apa. Setengah orang usah buat percuma. Percuma ni orang kaya. Saya bukan orang kaya. Cuma saya tak buat benda tu kerana dunia. Tu je. Saya tak buat ni, saya buat sekolah, bukan saya nak ambil iuran orang, bukan saya nak ambil duit orang, tak. Memang benda tu perlu. Tapi saya, orang lain boleh buat. Saya. Sebab saya masih tak boleh jadi orang baik. Orang kalau tak bayar, saya masih kira hutang. Saya tak nak, tuan-tuan. Saya takut besok murid saya tak berkat. Jadi saya buat ini kenapa? Sebab saya nak tolong orang. Kenapa Ustaz nak tolong orang? Sebab saya nak masuk syurga. Itu aja. Itu aja. Tak ada jawapan lain. Susah tak Ustaz? Syurga bukan senang. Syurga ni bukan laluan dia senang. Syurga ni tuan-tuan kena korbankan segala-galanya untuk Allah dan Rasul. Pernah orang tanya saya, Ustaz, tentang kuliah. Ustaz, kuliah. Orang nak bagi, orang tak bagi, Ustaz ambil je. Saya tak kisah pun, tuan-tuan. Kadang-kadang saya tak ambil pun duit masjid. Saya tak kisah pun. Saya tak kisah pun tentang apa-apa yang ada dalam dunia ni. Apa ada saya pakai, tak ada saya tak kisah pun. Bukan tempat tuan-tuan saja. Ke mana saya pergi? Sabah dan Sarawak macam tu, tuan-tuan. Antara yang paling terkejut adalah negara jiran. Nak panggil saya, tuan-tuan. Negara jiran. Saya tak nak sebut negara dia. Negara jiran panggil saya, tuan-tuan. Tanya sagu hati berapa nak bagi ke Ustaz Nizam. Saya kata minta maaf. Saya tak minta apa-apa. Macam mana tiket flight, Ustaz? Duit saya. Hotel duit saya.
Semua duit saya. Macam mana Ustaz? Tidak ada macam mana. Tak ada macam mana, tuan-tuan. Kenapa kita buat macam tu? Kalau saya masih ada sayang dunia, macam mana saya nak sayangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau masih saya ada cinta dengan dunia yang saya tak boleh buang, macam mana saya nak ajak orang masuk syurga, tuan-tuan, kalau saya tak boleh masuk syurga? Kalau saya buat ni kerana isi dunia ni, saya cakap tak guna, tuan-tuan, baik saya tak payah cakap. Saya tak boleh keluar daripada neraka Allah. Sebabnya, Nabi kata macam tu. Orang yang masih hatinya penuh dengan kecintaan dunia, dia masih tak boleh keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia tak salah, tapi jadikan dunia masuk syurga. Kalau saya tak boleh buang ni, tuan-tuan, sia-sia saya cakap depan tuan-tuan. Saya bukan nak ceramah, tuan-tuan, bukan nak mengajar pun. Tapi saya nak ajak orang balik kepada Allah. Tu je. Saya nak ajak semua orang baliklah pada Allah. Jom kita keluar neraka sama-sama. Tu je. Saya bukan nak ada apa-apa, tuan-tuan. Nama tak ada apa-apa pun. Tak ada. Semua tak ada guna pun. Last sekali, saya nak ajak tuan-tuan, saya dan tuan-tuan keluarlah. Jom kita keluar dari neraka Allah. Tu je. Kalau kita dapat keluar neraka, kita boleh masuk syurga. Ya, tuan-tuan, tolong doakan saya. Mudah-mudahan madrasah saya mudah. Saya pun dan tuan-tuan semua dalam redha Allah. Itu je lah, tuan-tuan. Dari setakat ini saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.